Oke, kita berjumpa sekali lagi pada pagi ini. Sekarang pukul 12.51 pagi. Jadi, Cikgu ucapkan selamat pagi, salam sejahtera kepada adik-adik semua. Harap semua adik-adik dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan tenang di rumah. Oke. Jadi hari ini Cikgu akan membincangkan seperti biasa Cikgu akan membincangkan satu lagi soalan tugasan yang mungkin menjadi tugasan adik-adik. Oke. Kita mulai. Rajah di bawah menunjukkan satu eksperimen yang dijalankan oleh Hakimi. Oke. Dua batang paku besi X dan Y diletakkan di dalam tabung uji yang berlainan. Paku-paku tersebut dibiarkan selama 3 hari. Oke. Rajah di bawah menunjukkan satu eksperimen yang dijalankan oleh Hakimi. Dua batang paku besi X dan Y diletakkan di dalam tabung uji yang berlainan. Paku-paku tersebut dibiarkan selama 3 hari. Oke, kalau kita tengok di sini ada dua tabung uji. Tabung uji yang pertama di sini ada paku X dan agen pengering. Agen pengering biasanya yang digunakan adalah kalsium klorida kontang. Oke, kalsium klorida kontang yang digunakan untuk menyerap uap air. Oke, dan di tabung uji yang kedua di sini ada air dan ada paku, yaitu paku Y. Oke, dan kedua-dua ini dibiarkan selama 3 hari. Oke. Jadi soalan ini sebenarnya tengok sekali memang agak mudah. Oke. Trik untuk cari jawaban supaya jawaban tidak lari daripada soalan adalah kita tengok ini soalan adalah tentang apa? Tentang apa? Maksud Cikgu cek di bagian tajuk isi kandungan soalan ini di bawah tajuk apa? Kalau kita tengok di sini ini adalah tentang pengaratan. Oke? Tajuk pengaratan. Bermana kalau kita tahu ini tajuk dia adalah tajuk pengaratan, bermana jawaban kita semua mesti adalah berkaitan dengan tajuk tersebut supaya jawaban kita tepat, betul dan boleh diterima. Oke. Kita pergi yang pertama. Oke, soalan E. Apakah pemboleh ubah yang dimalarkan? Apakah pemboleh ubah yang dimalarkan? Maksudnya apa yang sama? Apa yang tidak diubah? Apa yang tidak diganti? Kalau kita tengok di sini, mungkin ada adik-adik yang jawab apa yang sama ialah ada yang cakap paku. 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 Sebab di sini ada paku, sini ada paku. Oke? Macam Cikgu bagi tahu, jawaban paku ini adalah masih tergantung. Masih tergantung sebab dia tidak jelas tentang apa paku tersebut. Adakah dia punya size, panjang dia, harga dia, berat dia, warna, jenis, begitu. Jadi kita mesti berikan jawaban secara jelas. Tidak boleh jawaban tergantung begini. Oke, di sini ialah ada sebatang paku. Di sini pun ada sebatang paku. Oke, untuk adil, paku ini mesti adalah sama. Apa yang sama dia? Dia punya jenis. So kita tulis jenis paku. Begitu. Oke, kalau begini betul. Di sini tempat penyesatan apa yang dimalarkan? Yang sama tempat penyesatan tidak. Walaupun betul tapi tidak diterima sebab jawaban itu tidak penting. Oke, tidak penting. Mungkin ada yang jawab jenis tabung uji pun tidak boleh, tidak sesuai. Oke. Size tabung uji pun tidak sesuai. Oke. Panjang paku, jisim paku pun tidak sesuai. Walaupun boleh terima, walaupun betul tapi tidak dapat diterima sebab dia tidak penting. Oke? Tidak penting, maka jawaban tersebut tidak akan diterima. So, apa yang paling penting di sini adalah jenis paku. Oke. Kemudian pergi yang kedua, apa yang dimanipulasi, maksudnya diubah. Dimanipulasi maksudnya diubah. Tengok, kalau kita tengok di sini ada agen pengering. Oke, paku dia sama sajalah jenis dia paku. Oke. Di sini ada agen pengering. Di sini tiada agen pengering, tapi ada air. Di sini tiada air. Agen pengering macam Cikgu cakap tadi, dia adalah
kalsium klorida kontang. Oke, kalsium biasanya digunakan adalah kalsium klorida kontang. Oke, cara jawab yang cikgu tulis nih lah. Oke, kamu tengok nih. Oke, kalsium yang sini ya, kalsium klorida kontang. Biasanya beginilah. Biasa bahan ini yang digunakan nih. Bahan ini boleh dapat di banyak jual di supermarket. Oke, yang kita boleh letak di dalam almari pakaian supaya pakaian kita tidak dalam keadaan lembab. Oke, tidak dalam keadaan lembab. Oke. So, kita balik kepada tadi, pemboleh ubah dimanipulasi. Yang diubah adalah di sini ada agen pengering, tiada air. Oke, sebab kenapa tiada air, tiada uap air, sebab ada ini agen pengering. Kemudian di sini ada air. Oke, bila trik dia adalah kalau ada satu ada, satu tiada, maka gunakan perkataan kehadiran. Oke, kehadiran. Oke, jadi gunakan perkataan kehadiran. Kehadiran apa? Di sini tiada air, sebab ada agen pengering, sini ada air. Jadi kita jawab kehadiran air. Begitu. Oke. Cikgu ada periksa, cikgu pernah jumpa jawaban murid. Dia jawab keberadaan air. Oke, boleh terima juga lah. Walaupun kurang sesuai, tapi ini menunjukkan murid tersebut dia faham apa yang diubah. Oke. So, kehadiran air. Oke, kehadiran air. Jangan jawab apa yang diubah. Oke, apa yang diubah? Ada yang cakap agen pengering dan air. Oke, itu tidak betul. Bukan begini cara jawab, Pak. Oke. Jadi apa yang diubah, dimanipulasi lah kehadiran air. Maksudnya di sini tiada air. Oke? Di sini tiada air. Di sini ada air. Maksudnya tiada air dengan ada air. Bermakna apa yang diubah ialah kehadiran air. Di sini maksud dia air tidak hadir, di sini air hadir. Oke, jadi itulah kehadiran air. Oke, kita pergi yang ketiga. Pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas adalah apa yang kita mau tengok, apa yang kita mau perhati. Oke? Apa yang kita mau tengok, apa yang kita mau perhati. Ada yang jawab kita mau paku. Itu yang kita mau perhati. Bukan begitu. Macam cikgu sudah bagi tahu dalam video-video sebelum ini, untuk menjawab pemboleh ubah gunakan 2 perkataan atau lebih. Sekurang-kurangnya 2 perkataan atau lebih. Kalau guna 1 perkataan saja untuk menjawab pemboleh ubah, besar kemungkinan jawaban adik-adik itu salah. Oke, tergantung. Jadi gunakan 2 perkataan atau lebih. Oke, jadi pemboleh ubah bergerak balas maksudnya apa yang hendak diperhati ialah keadaan paku. Keadaan paku. Oke, selepas 3 hari. Itulah yang kita mau tengok. Tuh, paku-paku tersebut dibiarkan selama 3 hari. Di sini diletak agen pengering, di sini letak air. Apa yang kita mau tengok? Kita bukan mau tengok itu paku. Kita mau tengok keadaan dia selepas 3 hari. Oke, kita mau tengok keadaan paku tersebut selepas 3 hari. Sebab itu kita cakap sini, jawab sini keadaan paku selepas 3 hari. Ataupun boleh juga jawab, oke, apa yang hendak diperhati, apa yang pemboleh bergerak balas? Pengaratan paku. Pengaratan paku. Oke? Pengaratan paku maksudnya akan berkarat atau tidak. Itu maksudnya. Pengaratan paku maksudnya akan berkarat ataupun tidak. Oke? Itu. Oke. Balik kepada ini tadi, jenis paku. Oke, sorry. Sebelum cikgu pergi lanjut lagi, cikgu mau ulas baliknya. Jenis paku. Jangan kamu tulis jenis paku besi. Oke? Jenis paku besi. Kalau jawaban begini tidak betul. Sebab paku besi itu adalah jenis paku tersebut sudah. Besi adalah jenis itu paku. Apa jenis itu paku? Besi. Apa jenis paku yang ini? Besi. Apa jenis paku ini? Besi. Oke?
Jadi jangan letak perkataan besi, sebab besi itu adalah jenis dia. Oke? Sebab kalau kita tanya, kita gunain untuk soal. Apa jenis paku besi ini? Apa jenis paku besi ini? Nah, tengok. Tidak dapat dijawab, tidak boleh jawab. Oke? Jadi jenis paku. Apa jenis paku? Besi. Oke, kita balik kepada D, kita teruskan. Apakah tujuan eksperimen nih? Apakah tujuan eksperimen? Oke, seperti biasa, untuk menyiasat hubungan antara PDM dan PBG. PDM itu adalah pemboleh ubah dimanipulasi, yaitu ini. Kemudian PBG itu adalah pemboleh ubah bergerak balas, yaitu ini. Oke, PDM sudah kita dapat, yaitu kehadiran air. PBG, pemboleh ubah bergerak balas, sudah kita dapat nih, yaitu keadaan paku selepas 3 hari ataupun pengertaan paku. Oke? Jadi kita ubah saja ini PDM, katakanlah kita ubah, boleh dimanipulasi, kita masukkan yang ini, kita masukkan di sini, yaitu kehadiran air dan keadaan paku selepas 3 hari. Nah, begitu. Untuk melihat hubungan antara kehadiran air dan keadaan paku selepas 3 hari. Mana juga dapat keadaan paku selepas 3 hari? Yang nih, pemboleh bergerak balas nih. Oke? Ataupun boleh juga kita buat begini untuk jawaban lain. Oke, untuk jawaban lain. Nah, untuk menyiasat faktor yang menyebabkan pengaratan berlaku. Maksudnya kita mau siasat faktor, kita mau tahu, kita mau cari apa faktor-faktor yang boleh menyebabkan pengaratan berlaku. Oke, kita mau tengok. Ataupun kita boleh letak begini, jawaban lain yang boleh terima untuk menunjukkan bahwa pengaratan berlaku apabila bahan logam terdedah kepada air dan udara. Begitu. Tengok, 3 jawaban sudah cukup bagi. Dan semua ketiga-tiga ini boleh diterima untuk menyiasat hubungan antara kehadiran air dan keadaan paku selepas 3 hari, ataupun untuk menyiasat faktor yang menyebabkan pengaratan berlaku. Oke, ataupun untuk menunjukkan bahwa pengaratan berlaku apabila bahan logam terdedah kepada air dan udara. Oke, 3-3 ini boleh diterima untuk soalan ini. Oke, kemudian kita pergi. Jika adik-adik ada pertanyaan untuk ini, adik-adik boleh tulis di bagian bawah, tanya. Oke, cikgu dengan segala senang hati boleh memberi penerangan. Bukan untuk tujuan eksperimen ini saja, untuk semua. Oke, untuk semua. Cikgu dengan segala senang hati akan memberikan penerangan. Oke, jadi jangan segan-segan. Oke, kita pergi seterusnya. Apakah pemerhatian? Pemerhatian maksudnya apa yang kita jangka akan berlaku, apa yang kita jangka akan berlaku. Oke, jangan pula apa pemerhatian. Saya memerhati tabung uji yang mengandungi paku dan di paku X, dan satu lagi saya memerhati tabung uji yang berisi paku Y. Bukan begitu. Oke, kita beritahu apa yang dijangka akan berlaku. Oke, so ini untuk pemerhatian nih, beritahu apa yang dijangka berlaku. Jadi di sini, oke, ya, adik-adik tahu bahwa ini tajuk pengaratan. Ramai yang tahu bahwa ini adalah tajuk pengaratan. Bermana yang di sini ini paku X ini tidak berkarat. Tidak berkarat, kenapa? Sebab dia ada agen pengering. Agen pengering maksudnya dia serap uap air, maka bolehlah dikatakan di dalam tabung uji ini tiada air. Ada udara tapi tiada air, maka paku tidak berkarat. Yang di sini ada air, oke,
Dan kita tahu juga udara ada meresap ataupun terlarut dalam air. Oke? Air, di dalam air ada udara, maka paku ini terdedah kepada air dan udara, maka selepas 3 hari dia berkarat. Oke? Jadi kita boleh cakap begini, paku X tidak berkarat manakala paku Y berkarat. Oke, so kita cakap paku X tidak berkarat, oke, manakala paku Y berkarat selepas 3 hari. Oke? Tiada ini perkataan selepas 3 hari boleh juga. Tiada ini perkataan selepas 3 hari, kamu tidak tulis pun tidak apa. Oke? Jadi ini dia, paku X tidak berkarat manakala paku Y berkarat. Mesti buat perbandingan. Jangan jawab paku X tidak berkarat, itu saja. Oke? Mesti buat sebab di sini ada 2 yang terlibat. Satu paku X, satu paku Y. Maka berikan apa yang dijangkakan berlaku untuk kedua-dua, bukan satu saja. Bukan kamu jawab paku X tidak berkarat, ataupun kamu cakap, kamu beri jawaban paku Y berkarat. Mesti sebut dua-dua. Oke, paku X tidak berkarat manakala paku Y berkarat. Wah, begitu. Mesti sebut dua-dua untuk perbandingan, sebab yang terlibat di sini adalah dua-dua itu, bukan satu saja. Oke? Jadi paku X tidak berkarat manakala paku Y berkarat selepas 3 hari. Inference dia? Oke, inference maksudnya sebab. Inference maksudnya sebab. Maksudnya bagi tahu kenapa paku X berkarat, kenapa paku Y kenapa paku X tidak berkarat manakala paku Y berkarat. Berikan sebab. Oke, bagi tahu kenapa. Kenapa paku X tidak berkarat manakala paku Y berkarat. Ingat tuh. Oke? So, di sini paku X tidak berkarat sebab dia tidak terdedah kepada air. Oke? Manakala di sini pula paku Y berkarat sebab dia terdedah kepada air dan udara. Jadi jawab begitu. Sebab oke, ini ya. Sebab paku X terdedah sebab paku X terdedah kepada udara sahaja manakala paku Y terdedah kepada udara dan air. Begitu. Oke? Kenapa paku X tidak berkarat? Sebab paku X terdedah kepada udara sahaja. Kenapa paku Y berkarat? Inference dia sebab paku Y terdedah kepada udara dan air. Ingat, pengaratan berlaku mesti ada 2 syarat ini, yaitu ada udara dan air. Kalau ada udara tiada air, maka tidak berkarat. Kalau ada air tiada udara, maka tidak juga berkarat. Oke? Jadi mesti ada ini dua-dua, yaitu udara dan air. Dan udara pun sebenarnya bukan semua jenis udara, oksigen saja. Jawaban yang paling tepat sebenarnya adalah kenapa pengaratan berlaku? Sebab ada bahan logam terdedah kepada oksigen dan air. Itu jawaban yang paling tepat. Oke? Tapi untuk peringkat sekolah rendah maka kita sebut udara lah. Tapi bukan semua, untuk pengetahuan adik-adik, bukan semua jenis udara. Yang membolehkan pengaratan berlaku adalah oksigen saja dan air. Oke? Harap-harap adik paham. Kalau adik menjawab dalam pemeriksaan menggunakan oksigen dan air, oke, itu lagi tepat lah. Oke? So, paku X tidak berkarat manakala paku Y berkarat selepas 3 hari. Kenapa? Beri inference sebab paku X terdedah kepada udara saja manakala paku Y terdedah kepada udara dan air. Tengok, di sini ada udara, tapi tiada air. Di sini ada air dan juga ada udara. Oke? Jadi karena paku Y terdedah kepada kedua-duanya, yaitu air dan udara, maka dia berkarat. Yang ini paku X dia terdedah kepada udara, tapi tiada air, maka dia tidak berkarat.
Oke. So, di sini ya. Untuk soalan ini, oke, untuk hipotesis ataupun hubungan, adik-adik biasa menggunakan perkataan semakin, kan? Oke, untuk soalan ini tidak sesuai guna perkataan semakin. Oke, kenapa? Adik-adik boleh, siapa boleh bagi tahu? Adik-adik boleh bagi tahu kenapa tidak boleh guna semakin? Iya, sebab tiada corak, tiada tren. Oke, tiada tren, tiada pola. Untuk membolehkan jawaban yang begini semakin digunakan, mesti ada corak. Oke, corak ataupun pola. Apa itu corak pola? Yang meningkat, bertambah, menurun, berkurang, itulah corak dia. Di sini tiada meningkat, tiada bertambah, tiada berkurang, tiada menurun. Oke? Jangan pula adik-adik cakap ini air meningkat, bertambah. Nah, ini bukan, kalau ada sedikit air di sini, katalah sampai di sini. Oke? Katalah ada air sampai di sini. Oke? Kemudian air di sini. Ini barulah meningkat. Oke? Ini barulah meningkat. Tapi tiada air di sini. Tiada air di sini. Di sini tiada, di sini ada. Tiada dengan ada tidak boleh dikatakan sebagai corak meningkat atau bertambah. Oke? Sebab itu kita gunakan perkataan kehadiran yang ini, kehadiran air. Oke? Harap-harap dipaham. Jadi ini tiada corak meningkat, menurun, berkurang, bertambah, tiada. Maka perkataan semakin untuk menjawab hipotesis di sini tidak sesuai digunakan. Oke? Tidak sesuai digunakan. Jadi jawaban di sini adalah, terus saja kita sudah dapat jawaban tentang, kita tahu pengaratan. Jadi kita cakap pengaratan berlaku apabila bahan logam terdedah kepada udara dan air. Tengok, pengaratan berlaku apabila bahan logam terdedah kepada udara dan air. Begitu. Mesti sebut dua-dua. Oke? Tidak boleh cakap pengaratan berlaku apabila bahan logam terdedah kepada udara. Tidak boleh. Sebab kalau udara saja tiada air, maka tidak berlaku pengaratan. Ada air tapi tiada udara, maka tidak juga berlaku pengaratan. So, pengaratan berlaku apabila bahan logam terdedah kepada air dan udara. Oke? Begitulah. Kemudian, tengok, tiada semakin. Oke? Boleh juga kamu adik-adik guna jika maka. Contoh, jika bahan logam terdedah kepada air dan udara, maka ia akan berkarat. Boleh juga lah. Boleh guna begini. Maka pengaratan berlaku pun boleh juga. Oke? Oke, paham setakat ini kan? Oke. Dan kita pergi di sini kesimpulan. Kesimpulan yang penting hipotesis sudah kita jawab. Hipotesis jawab, maka jawaban boleh walaupun ada jawaban yang ada teknik yang menjawab yang lebih sesuai, tapi kalau adik-adik tidak pandai ataupun tidak tahu bagaimana menjawab kesimpulan, maka salin saja jawaban hipotesis. Oke, salin saja jawaban hipotesis. Dengan syarat jawaban hipotesis adik ataupun hubungan adik ini betul lah. Oke, betul. Kalau adik salin yang betul, maka betul lah. Kalau sudah salah, adik pergi salin yang salah, memang salah lah. Oke, jadi salin saja pengaratan berlaku apabila bahan logam terdedah kepada udara dan air. Begitu. Tengok. Senang saja. Oke, senang saja. Oke. So, kita telah menjawab semua. Untuk soalan ini. Beginilah. Tapi sebelum Cigu lupa, oke? Sebab ikut pengalaman Cigu ada banyak ada banyak terima ataupun nampak jawaban murid tentang yang hipotesis atau hubungan ini ya.
Oke, mereka menjawab. Jawaban dia begini. Mentang-mentang di sini ada perkataan hubungan, mentang-mentang sini ada perkataan hubungan, maka dia pikir jawaban untuk hipotesis atau hubungan ini adalah seperti yang ini. Oke? Untuk menyiasat hubungan. Mentang-mentang di sini ada perkataan hubungan, maka dia pikir soalan hipotesis ini ialah tujuan penyiasatan. Maka dia jawab hipotesis dengan menggunakan jawaban untuk menyiasat hubungan antara pembuluh body manipulasi dan pembuluh bergerak balas. Bukan begitu. Ingat ha? Ingat. Soalan hipotesis atau hubungan, oke, cara menjawab hipotesis dan hubungan adalah dengan cara yang begini. Bukan dengan cara menjawab tujuan eksperimen, tujuan penyiasatan. Oke? Jangan karena ada perkataan hubungan yang seperti ini, maka jawaban adik-adik hipotesis dengan tujuan eksperimen sama pula. Oke? Jadi jangan jawab itu. Oke. So, cikgu rasa setakat itu saja. So, kita telah menjawab semua. Harap-harap adik betul-betul mendengar dan melihat semua yang cikgu tunjukkan serta penerangan cikgu. Oke, dengar betul-betul, pahami apa yang cikgu bagi tahu, dan tengok mana yang cikgu tunjuk dengan cursor ataupun mouse ini. Oke, jadi harap-harap adik paham dengan lebih jelas dan boleh menjawab. Oke, soalan-soalan KPS. Jika adik ada apa-apa ya kemuskilan adik-adik ataupun pertanyaan, bolehlah tulis di bahagian bawah YouTube ini. Tanya cikgu dengan segala senang hati akan menjawab. Oke? Dan cikgu mohon jangan lupa kongsi atau share video ini kepada kawan-kawan dan klik like dan juga subscribe. Oke? Tidak rugi apa-apa pun, tiada bayaran apa-apa pun. Oke? Tidak melibatkan kos apa-apa. So, setakat itu saja. Semoga kita semua, adik-adik semua dalam keadaan oke, bagus-bagus saja di rumah, terutama sekali musim sekarang ini. Oke? Jadi itu saja. Sekian dan terima kasih.